semua, saya Cikgu Tang. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan Ekonomi STPN Semester 2 Makroekonomi Bab 1 Pengenalan 1.3 Petunjuk Makroekonomi 1.3 Petunjuk Makroekonomi. Maksudnya iaitu data statistik tentang kegiatan ekonomi negara yang digunakan sebagai alat pengukur dalam menilai pencapaian ekonomi negara. Petunjuk makroekonomi terdiri daripada aspek yang berikut. Terdapat 8 petunjuk. Yang pertama, keluaran negara kasar KNK. Kedua, kitaran perniagaan. Ketiga, kadar inflasi. Keempat, kadar pengangguran. Kelima, kadar pertumbuhan ekonomi. Keenam, kadar bunga. Ketujuh, akaun dagangan. Kelapan, akaun semasa. Kita lihat yang pertama, keluaran negara kasar KNK, iaitu nilai barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran milik negara tersebut tanpa mengira sama ada keluaran itu dilakukan di dalam negara atau di luar negara. Maksud di sini ialah seperti orang Malaysia yang membuka kilang di Malaysia, iaitu dalam produktiviti bagi kilang yang dibuka di Malaysia itu dikira dalam KNK. Contoh yang kedua, orang Malaysia yang membuka kilang, contohnya kilang kain di Vietnam. Jadi, untuk orang Malaysia tersebut yang mengeluarkan kain itu adalah di luar negara, maka ia adalah dimasukkan dalam KNK. Boleh disimpulkan bahawa KNK ini mengambil kira apa-apa yang dilakukan oleh orang Malaysia, sama ada orang Malaysia itu berada di dalam negara ataupun orang Malaysia tersebut berada di luar negara. KNK adalah pendapatan negara. Konsep-konsep KNK terdiri daripada KNK sebenar dan KNK potensi. Kedua, kitaran perniagaan. Menunjukkan keadaan ekonomi yang melambung dan meleset pada jangka masa tertentu. Mempunyai beberapa fasa iaitu puncak, kemelesetan ekonomi, pemulihan ekonomi, jurang, kemerosotan ekonomi, pengembangan ekonomi, guna tenaga penuh dan juga kestabilan ekonomi. Perbezaan antara KNK sebenar dengan KNK potensi dinamakan jurang KNK. Sama-sama kita lihat rajahnya. Rajah kitaran perniagaan. Di sini diperhatikan, ini ialah tahun kosong dan paksi X tahun. Paksi Y KNK. Terdapat satu garisan yang menunjukkan dari tahun 1 sehingga tahun 4 dan tahun seterusnya, iaitu garisan yang semakin mendata dan meningkat. KNK potensi. Terdapat garisan yang kedua, iaitu garisan ini menunjukkan garisan yang naik, turun dan naik semula. Ini ialah KNK sebenar.
dari T0, T2, T4. T0, T2, T4. Ini menunjukkan guna tenaga penuh di mana KNK sebenar adalah sama dengan KNK potensi antara T0 dengan T2, iaitu menunjukkan KNK sebenar ini tengah naik. Ini ialah inflasi di mana KNK sebenar lebih tinggi daripada KNK potensi antara T2 dengan T3, di mana C ke E. Ini menunjukkan keadaan kemelesetan ekonomi atau pengangguran, di mana KNK sebenar kurang daripada KNK potensi. Seterusnya, antara T3 dengan T4, iaitu dari E ke F. Ini menunjukkan pemulihan ekonomi, di mana KNK sebenar kurang daripada KNK potensi. Dengan itu, kita dapat perhatikan dari C ke E, E ke F ini menunjukkan deflasi. Sekiranya meningkat, ini ialah inflasi. Sekiranya menurun, ini ialah deflasi. Seterusnya, puncak. Puncak adalah berada pada titik A. Jurang KNK. Jurang KNK ialah perbezaan antara KNK sebenar dengan KNK potensi, di mana A dengan B menunjukkan jurang KNK dan D dengan E menunjukkan jurang KNK. Sama-sama kita lihat bagaimana rajah kitaran perniagaan ini dilukis. Step yang pertama, lukiskan paksi X, lukiskan paksi Y, labelkan tahun kosong ataupun kosong sebagai origin. Untuk paksi X, labelkan ia sebagai tahun. Untuk paksi Y, labelkan KNK. Yang pertama, kita lukiskan KNK potensi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. KNK potensi. Seterusnya, kita lukiskan KNK sebenar dalam kitaran perniagaan, iaitu KNK sebenar ia akan meningkat dan juga menurun. Garisan yang kedua kita lukiskan iaitu KNK sebenar. Dan kita labelkan garisan yang kedua yang kita lukiskan ialah KNK sebenar.
Dan kita perlu labelkan setiap titik. Kita labelkan T1, T2, T3, dan juga T4. Dan dalam rajah di mana terdapat gambar rajah yang belum dilabelkan, kita labelkan titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan juga titik F. Dan di sini kita perhatikan bahawa T0, T2, T4 ini. T0, T2, T4 ini merupakan guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh berlaku apabila KNK sebenar sama dengan KNK potensi. Seterusnya, antara T0 dengan T2. Keadaan ini menunjukkan keadaan melambung. Keadaan yang melambung ini merupakan inflasi. Antara T0 dengan T2, ini ialah inflasi. Inflasi berlaku di mana, perhatikan keluk tersebut, iaitu KNK sebenar ini berada atas daripada KNK potensi. KNK sebenar berada di atas daripada KNK potensi. Dengan itu, kita boleh simpulkan inflasi berlaku apabila KNK sebenar adalah lebih tinggi daripada KNK potensi. Seterusnya, antara T2 dengan T3, kita melihatkan C ke E ini, garisan yang tengah menurun ini merupakan kemelesetan ekonomi. Antara T2 dengan T3, iaitu kemelesetan ekonomi tengah berlaku. Kemelesetan ekonomi ini
berlaku disebabkan oleh harga menurun. Dan seterusnya antara T3 dengan T4. Perhatikan di dalam kelok ini menunjukkan KNK ini tengah menaik. Keadaan ini ialah pemulihan ekonomi. Jadi, kesan daripada kemelesetan, dia akan berlakunya pemulihan ekonomi. Jadi, antara T3 dengan T4, keadaan yang berlaku ini merupakan pemulihan ekonomi. Perhatikan pada kelok iaitu dari C ke E, E ke F ini adalah keadaan deflasi. Keadaan yang menaik ini ialah inflasi, keadaan yang menurun ini merupakan deflasi. Dengan itu, kita boleh simpulkan bahawa keadaan ini merupakan deflasi. Deflasi ini berlaku apabila KNK sebenar berada di bawah daripada KNK potensi. Ataupun kita boleh simpulkan bahawa keadaan KNK sebenar kurang daripada KNK potensi. Keadaan ini merupakan keadaan deflasi. Perhatikan di dalam kelok, KNK sebenar ini berada di bawah daripada KNK potensi, maka ini merupakan deflasi. Seterusnya, kita lihat puncak. Puncak adalah berlaku pada titik A, iaitu tempat yang tertinggi. Puncak iaitu berlaku pada titik A. Dan yang terakhir iaitu jurang KNK. Jurang maksudnya perbezaan. Perbezaan antara KNK sebenar dengan KNK potensi. Maka jarak AB ini merupakan jurang KNK. Untuk D dan E ini juga merupakan jurang KNK. Jadi, untuk jurang KNK, iaitu merupakan perbezaan antara KNK sebenar dengan KNK potensi. Iaitu jarak A kepada B dan juga jarak D kepada E. Perhatikan dalam kelok,
jarak antara A dengan B ini ialah jurang KNK dan jarak D dengan E merupakan jurang KNK. Yang ketiga, kadar inflasi. Peratusan atau kadar kenaikan tingkat harga umum secara berterusan yang berlaku pada tahun tertentu berbanding tahun sebelumnya. Kadar inflasi dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Pengguna (IHP). IHP merupakan indeks harga yang dibina untuk mengukur perubahan harga barang dan perkhidmatan yang digunakan oleh isi rumah seperti makanan, pakaian dan pengangkutan pada satu tahun tertentu berbanding dengan tahun asas. Rumus untuk mengira kadar inflasi ialah kadar inflasi sama dengan IHP tahun T tolak IHP tahun T tolak 1 bahagi IHP tahun T tolak 1 darab 100. Kadar inflasi yang tinggi akan menjejaskan pendapatan benar penduduk sesebuah negara, iaitu kemampuan membeli penduduk akan berkurang. Keempat, kadar pengangguran. Peratusan atau kadar tenaga buruh yang tidak melakukan sebarang kegiatan ekonomi berbanding jumlah tenaga buruh pada suatu tahun tertentu. Jumlah penganggur dalam sesebuah negara dapat dihitung dengan melihat perbezaan antara jumlah tenaga buruh dengan jumlah guna tenaga. Tenaga buruh. Maksudnya iaitu penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun kecuali suri rumah, pesara, pelajar sekolah dan mahasiswa universiti di dalam sesebuah negara. Guna tenaga bermaksud jumlah tenaga buruh yang digunakan dalam pelbagai kegiatan ekonomi di sesebuah negara. Kadar pengangguran yang tinggi ini akan menyebabkan pendapatan negara merosot. Dengan itu, taraf hidup akan jatuh. Rumus untuk kadar pengangguran ialah kadar pengangguran sama dengan jumlah tenaga buruh tolak jumlah guna tenaga bahagi jumlah tenaga buruh darab 100. Boleh diringkaskan bahawa jumlah pengangguran bahagi jumlah tenaga buruh darab 100. Ataupun formula yang kedua, kadar pengangguran sama dengan 100% tolak jumlah guna tenaga bahagi jumlah tenaga buruh darab 100. Contoh kadar inflasi. Sama-sama kita lihat contoh ini, iaitu jadual di bawah menunjukkan indeks harga tahun 2014 hingga tahun 2016 dengan tahun 2010 sebagai tahun asas bagi sesebuah negara. Diberi tahun asasnya iaitu tahun 2010.
tahun asas ialah dalam 100. Diberi nilainya untuk indeks harga pengguna tahun 2014 110.4, 2015 113.3, 2016 118.2. A. Hitungkan kadar inflasi pada tahun 2015 dan tahun 2016. Cara penyelesaiannya iaitu kadar inflasi pada tahun 2015 sama dengan 113.9 tolak 110.4 bahagi 110.4 darab 100. Kadar inflasi pada tahun 2016 ialah 118.2 tolak 113.9 bahagi 113.9 darab 100. Jumlahnya ialah sebanyak 3.78%. B. Hitungkan purata kadar inflasi pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Cara penyelesaiannya iaitu kadar inflasi purata pada tahun 2014 hingga tahun 2016 iaitu purata tahunnya. Bagaimana kita nak dapat purata tahunnya? Iaitu dari 2014 ke 2015 dihitung sebagai 1 tahun. Dari 2015 ke 2016 dihitung sebagai 1 tahun. Jumlah tahunnya iaitu 2. Dengan itu, apabila kita puratakan, iaitu kadar inflasi puratanya iaitu 3.17% campur 3.78%, kita bahagi 2. Di mana kadar inflasi purata ialah 3.48%. Kadar inflasi purata dari tahun 2014 hingga tahun 2016 ialah 3.48%. Contoh untuk kadar pengangguran. Jadual di bawah menunjukkan jumlah tenaga buruh dan jumlah guna tenaga pada tahun 2015 dan 2016 bagi sesebuah negara. Diberi tahunnya iaitu 2015, jumlah tenaga buruh dalam ribu orang 10,936.8 dan untuk tahun 2016 jumlah tenaga buruhnya ialah 11,977. Jumlah guna tenaga dalam ribu orang iaitu 10,648.8 dan untuk 2016 iaitu 11,264.9. Soalannya, hitungkan kadar pengangguran pada tahun 2015 dan 2016. Jelaskan jawapan anda. Cara penyelesaiannya iaitu formula yang pertama, kadar pengangguran tahun 2015 sama dengan 10,936.8 tolak 10,648.8 bagi 10,936.8 darab 100. Maka kadar penganggurannya ialah sebanyak 2.63%. Ataupun kita menggunakan formula yang ketiga, kadar pengangguran tahun 2015 ialah 100% tolak bracket 10,648.8 bahagi 10,936.8 darab 100. Tutup bracket sama dengan 100 tolak 97.37%, maka jumlah kadar penganggurannya adalah sebanyak 2.63%.
63%. Kita mendapati sama ada guna formula yang pertama ataupun formula yang ketiga, kita akan dapat jawapan yang sama. Dengan itu, kita buat kesimpulan kecil, kadar pengangguran pada tahun 2015 ialah 2.63%. Bagi kadar pengangguran tahun 2016 iaitu 11,977 tolak 11,264,9 bagi 11,977 darab 100. Kadar penganggurannya adalah sebanyak 5.95%. Atau formula yang ketiga, kadar pengangguran tahun 2016 sama dengan 100% tolak bracket 11,264,9 bahagi 11,977 darab 100. Maka 100 tolak 94.05%, kadar pengangguran ialah 5.95%. Kita mendapati bahawa sama ada menggunakan formula 1 ataupun formula yang ketiga, kita mendapat 5.95%. Maka kita buat kesimpulan kecil, kadar pengangguran pada tahun 2016 ialah 5.95%. Ini bermakna kadar pengangguran telah meningkat daripada 2.63% pada tahun 2015 kepada 5.95% pada tahun 2016. Perhatikan formula 1 dengan formula ketiga. Kelima, kadar pertumbuhan ekonomi. Peratusan atau kadar kenaikan keluaran negara benar pada tahun tertentu berbanding tahun sebelumnya. Formula kadar pertumbuhan ekonomi ialah keluaran negara benar tahun T tolak keluaran negara benar tahun T tolak 1 bahagi dengan keluaran negara benar tahun T tolak 1 darab 100. Di mana KNBT merupakan keluaran negara benar tahun semasa. KNB bracket T tolak 1 tutup bracket merupakan keluaran negara benar tahun sebelumnya. Jika KDNK atau KNK sebenar semakin meningkat, maka berlaku pertumbuhan ekonomi. Jika semakin merosot, ini bermakna berlakunya kemelesetan ekonomi. Dengan ini, kita mendapati rumus bagi kadar pertumbuhan ekonomi. Rumus bagi kadar pertumbuhan ekonomi sama dengan KNK benar tahun T tolak KDNK benar tahun T tolak 1 bahagi KDNK benar tahun T tolak 1 darab 100, di mana keluaran negara kita gantikan dengan KDNK. Sekiranya soalan beri dalam KNK, kita gantikan dengan KNK. Biasanya kita menggunakan KDNK benar untuk perhitungan kadar pertumbuhan ekonomi. Sama-sama kita lihat contohnya. Contoh kadar pertumbuhan ekonomi. Diberi jadual di bawah menunjukkan keluaran dalam negeri kasar KDNK benar dari tahun 2014
hingga tahun 2016 bagi sesebuah negara. Diberi KDNK Berna bagi tahun 2014 ialah RM235.23 juta. Untuk tahun 2015, RM250.45 juta dan untuk tahun 2016 iaitu RM264.76 juta. Soalannya, hitung kadar pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan pada tahun 2016. Apakah kesimpulan anda? Kadar pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ialah 250.45 tolak 235.23 bahagi 235.23 darab 100. Maka kadar pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ialah 6.47%. Kadar pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ialah RM264.75 tolak 250.45 juta bahagi 250.45 juta darab 100. Maka kadar pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 ialah 5.71%. Kesimpulannya, kadar pertumbuhan ekonomi telah menurun daripada 6.47% pada tahun 2015 kepada 5.71% pada tahun 2016. Ini bermakna perkembangan kegiatan ekonomi pada tahun 2016 agak perlahan berbanding dengan tahun 2015. Perhatikan rumus kadar pertumbuhan ekonomi. Keenam, kadar bunga. Simbolnya iaitu huruf R kecil. R ini stand for rates. Kadar bunga merupakan kos atas pinjaman atau penggunaan modal. Bunga adalah ganjaran ke atas penggunaan modal, wang, yang dipinjamkan daripada pihak lain. Kadar bunga ialah bunga yang dinyatakan sebagai peratus daripada modal yang dipinjam. Kadar bunga nominal ialah kadar bunga yang dikenakan terhadap sejumlah modal yang dipinjam, contohnya 5% daripada RM100,000. Kadar bunga benar ialah kadar bunga yang sebenarnya yang dibayar setelah ditolak kadar inflasi daripada kadar bunga nominal. Rumus untuk kadar bunga benar ialah kadar bunga nominal tolak kadar inflasi. Ketujuh, akaun dagangan. Akaun yang merekodkan urus niaga ekspor barang dan nilai import barang, iaitu perbezaan antara nilai ekspor barang dan import barang, dan ia dinamakan imbangan dagangan. Rumus untuk mengira imbangan dagangan ialah imbangan dagangan sama dengan nilai ekspor barang tolak nilai import barang. Terdapat 3 keadaan, iaitu lebihan atau positif di mana ekspor melebihi import, kurangan atau defisit atau negatif di mana ekspor adalah kurang daripada import. Keadaan yang ketiga iaitu keadaan seimbang di mana ekspor sama dengan import. Yang terakhir iaitu akaun semasa. Akaun yang merekodkan urus niaga iaitu nilai ekspor dan import barang nampak serta nilai ekspor dan nilai import barang tak nampak, pendapatan
dan pindahan semasa bagi 1 tahun. Rumus untuk imbangan akaun semasa ialah imbangan dagangan campur imbangan perkhidmatan campur pendapatan campur pindahan semasa. Sekiranya nilai positif dalam imbangan akaun semasa, ini memberi kesan baik kepada kedudukan ekonomi negara. Sekiranya nilainya negatif, ini memberi kesan yang buruk kepada kedudukan ekonomi negara. Sama-sama kita lihat contoh untuk akaun dagangan. Jadual di bawah menunjukkan nilai ekspor barang dan nilai import barang pada tahun 2015 hingga tahun 2016 bagi sesebuah negara. Diberi butiran ekspor barang bagi tahun 2015 ialah 374,033 juta. Bagi tahun 2016 iaitu 349,471 juta. Import barang ialah pada tahun 2015 iaitu 294,889. Bagi tahun 2016 iaitu importnya sebanyak 281,281 juta. Soalannya, hitung jumlah imbangan dagangan pada tahun 2015 dan 2016. Jelaskan jawapan anda. Cara penyelesaiannya iaitu imbangan dagangan tahun 2015 sama dengan X tolak M. Ekspor tolak import. Import ini merugikan. Dengan itu, kita perlu buat negatif sebab import merugikan. 374,033 tolak 294,889, maka jumlah imbangan dagangan tahun 2015 ialah 79,144 juta. Bagi imbangan dagangan tahun 2016 iaitu 349,471 tolak 281,281 juta, maka jumlahnya iaitu sebanyak 68,190 juta. Di sini juga kita perhatikan X tolak M. Kesimpulannya, negara ini mengalami imbangan dagangan lebihan yang semakin berkurang, iaitu daripada 79,144 juta pada tahun 2015 kepada 68,190 juta pada tahun 2016. Contoh yang terakhir iaitu contoh akaun semasa. Diberi jadual di bawah menunjukkan butiran akaun semasa pada tahun 2015 hingga tahun 2016 bagi sesebuah negara. Diberi butirannya ekspor, import, imbangan perkhidmatan, pendapatan prima dan juga pendapatan sekunder. Di sini bagi angka ataupun nilai import barang, anda perlu sendirinya menambahkan tolak untuk imbangan untuk perhitungan import barang. Soalannya, hitung akaun semasa pada tahun 2015 dan tahun 2016. Apakah kesimpulan anda? Cara penyelesaiannya iaitu akaun semasa tahun 2015 sama dengan
AM374.033 tolak 294.889 tambah negatif 10.670 campur negatif 28.909 campur negatif 7.313 juta, maka jumlahnya akaun semasa ialah sebanyak AM32.252 juta bagi tahun 2015. Bagi tahun 2016, akaun semasanya iaitu 349.471 tolak 281.281 campur net bracket negatif 8.695 campur bracket negatif 27.780 campur bracket negatif 8.483 juta. Maka jumlahnya adalah sebanyak 232 juta. 23.232 juta. Kesimpulannya, akaun semasa mengalami lebihan yang semakin berkurang, iaitu dari AM32.252 juta pada tahun 2015 kepada 23.232 juta pada tahun 2016. Perhatikan formulanya. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain tentang YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.